Assalamualaikum. Saya Nafiza binti Muhammad Yusof. Saya di kos DIS, Diploma Islamic Studies di Open University Tanjung Malim di semester kelima. Saya kad matrik saya 771128 10585202. Pada hari ini saya ingin menemu ramah 3 orang ustaz, iaitu Ustaz Samsul Bahrudin bin Sa'lani yang pertama, yang kedua Ustaz Ramli bin Muhammad Said, dan ketiga Ustaz Muhammad Haji Fazil Taslimin. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menemu ramah Ustaz untuk beberapa soalan bagi kerja khusus saya. Untuk yang pertama, Ustaz nyatakan biodata Ustaz serta pendidikan sekolah Ustaz. Dan soalan seterusnya, Ustaz, apakah pengertian ibadah korban dan keistimewaan serta nikmat ibadah berkorban? Boleh Ustaz ceritakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Samsul Bahrudin bin Sa'lani pada ketika ini bertugas sebagai imam di Masjid Al-Mu'min, juga bertugas sebagai guru kafah, guru SRA di Sungai Besar. Bercerita tentang korban. Korban merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kiranya kamu menghitung segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung. Jadi ibadah kurban merupakan salah satu daripada rasa untuk menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Dan untuk berkorban pastilah sesuatu perkara yang paling kita sayangi dan paling kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidaklah kamu dapat mencapai reti kebajikan sehinggalah kamu menginfakkan sesuatu apa yang kamu paling cintai. Dan peristiwa korban yang paling besar sekali ialah bagaimana sejarah korban paling besar sekali ialah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan seorang rasul yang ulul azmi, yang telah pun menerima berbagai-bagai dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, berbagai ujian dan peristiwa perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail anak sendiri merupakan satu daripada ujian Allah yang sangat besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah As-Saffat, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya peristiwa penyembelihan Ismail itu adalah merupakan satu ujian yang sangat besar. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu mengasihi, begitu menyayangi, mencintai anaknya daripada zuriat keturunannya yang bernama Ismail, yang lahir ketika usianya tua, umur 86 tahun, baru menerima seorang cahaya mata. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Nabi Allah Ismail mencapai usia yang dia boleh bekerja bersama-sama dengan ayahnya, lalu berkatalah Ibrahim kepada anaknya, wahai anak yang kucintai, wahai anak yang kukasihi, sesungguhnya aku telah menyaksikan, aku telah melihat di dalam mimpiku, aku melihat aku menyembelihmu wahai anakku. Maka apa pendapatmu wahai anakku? Lalu kata Ismail alaihi salam, wahai ayahku, wahai ayah yang kukasihi, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan kamu akan mendapati aku adalah di antara golongan orang-orang yang sabar. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim atas perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, suatu perintah yang sangat berat. Ia merupakan satu ujian yang sangat besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah satu ujian sangat berat. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjalankan juga perintahnya atas dasar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia lulus, berjaya di dalam ujian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Allah Ismail kepada satu korban binatang yang lain. Dan mudah-mudahan peristiwa ini akan dapat menjadikan pengajaran dan iktibar kepada kita untuk kita sentiasa taat di atas segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Peristiwa korban ini adalah merupakan satu ujian kepada kita manusia untuk menilai sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala perintah yang telah diturunkan kepada kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ia menjadi petunjuk dan iktibar kepada kita semua insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Ramli. Saya ingin menemu ramah Ustaz untuk beberapa soalan untuk kerja khusus saya pada kali ini. Untuk yang pertama, Ustaz boleh nyatakan sedikit Ustaz punya biodata dan sejarah pendidikan Ustaz. Saya Ustaz Ramli bin Said, merupakan seorang guru lah ya, guru agama yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mustafa Pasir Panjang Serincan. Telah berkhidmat selama hampir 25 tahun. Dan saya punya latar belakang pendidikan sekolah kebangsaan di Simpang 5. Kemudian tu melanjutkan pelajaran tingkatan 1 di Mahat Muhammadi Kota Baru Kelantan sampai tingkatan 3, dan tingkatan 4 sampai tingkatan 6 di Kolej Islam Kelang, dan seterusnya melanjutkan di Pusat Pengajian Tinggi Awam di Universiti Melaya dalam bidang usuluddin. Sajalah pengenalan daripada saya sedikit. Dan saya juga ada memberi kuliah pengajian duha dan juga pengajian kuliah untuk muslimin, kuliah maghrib lah senang cerita gitu, di beberapa surau dan masjid di sekitar Sungai Besar di daerah Sabah Bernam lah. Itu sajalah pengenalan sedikit daripada saya. Saya ingin menunjukkan Ustaz beberapa soalan untuk kerja khusus saya ini. Yang pertama, berkenaan dengan ibadah korban. Boleh Ustaz nyatakan apakah erti korban serta fadilatnya? Korban ni adalah merupakan satu ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
sebagaimana firman Allah Taala, fasholli li rabbika wanhar. Ya. dalam ibadat korban ini adalah merupakan satu proses penyembelihan binatang sebagai tanda syukur seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan suatu ibadat yang diperintahkan sekiranya berkemampuan untuk dilakukan pada setiap tahunlah dalam sempena hari raya kurban. Dan ini merupakan suatu amalan yang sangat-sangat dituntut, sunat muakkad dalam syariat. Baik Ustaz, seterusnya soalan kedua berkenaan dengan hukum korban. Adakah ditentukan korban kepada orang-orang yang mau berkorban sahaja atau yang tidak berkemampuan? Bagaimana ya Ustaz? Okey, jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ibadat korban ni adalah merupakan suatu tuntutan dalam agama kita yang hukumnya sunat muakkad. Suatu amalan yang sangat-sangat dituntutlah dalam agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada menyebut sekiranya kalau seseorang itu berkemampuan dan dia tidak melakukan ibadat korban, seolah-olah tidak sempurna sambutan hari raya korbannya itu. Itu ada disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ianya suatu yang sangat-sangat dituntutlah bagi orang yang berkemampuan. Dan bagi yang tidak berkemampuan, itu pun sedia maklumlah. Makna kata ianya tidaklah dituntut untuk melaksanakannya. Sebab itulah ibadat korban ni suatu tanda syukur seorang hamba itu kepada Allah SWT di atas nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Seterusnya Ustaz, soalan yang ketiga berkenaan dengan apakah jenis haiwan yang boleh dikorbankan, adakah berkaki 4 atau tidak, dan berapa bahagiankah setiap orang yang boleh menerimanya? Jadi ibadat korban ini dituntut ke atas binatang disebut dalam Al-Quran tu bahimatul an'am, iaitu binatang korban yang berkaki 4. Al-an'am ini ialah binatang ternakan yang berkaki 4. Sebab tu binatang-binatang ternakan berkaki 4 ni termasuklah lembu, kerbau, kambing, biri-biri, unta. Itu kibas, itu binatang-binatang yang dibolehkan korban. Tidak termasuk binatang ternakan yang berkaki 2 seperti ayam, itik dan sebagainya. Dan sekiranya kalau dia berkemampuan, bolehlah dia melakukan seekor kambing. Mungkin seekor kambing ni harganya lebih sikit daripada satu bahagian daripada 7 bahagian dari seekor lembu. Seekor lembu, kerbau, unta, itu 7 bahagian untuk seekor. Jadi kalau kita kurang berkemampuan, contohnya bolehlah kita berkorban dengan mengambil satu bahagian daripada 7 bahagian dalam seekor lembu. Mungkin itu murah sikit kan. Jadi kalau seekor kambing, kalau contoh macam di tempat kita sekarang ni, harga pun dah mungkin 700, 800 kalau yang besar. Jadi macam harganya lebih sikit. Jadi kalau macam kambing ni untuk satu bahagian saja. Satu orang satu ekor kambing ataupun biri-biri ataupun kibas. Jadi kalau yang selain daripada itu, lembu, kerbau dan juga unta ni dia 7 bahagian. Mungkin unta ni lagi mahal lah. Jadi siapa yang berkemampuan, bolehlah dia berkorban satu ekor lembu pun boleh. Itu lagi baiklah. Wallahu a'lam. Akhirnya Ustaz, soalan keempat, boleh Ustaz nyatakan sedikit kesimpulan berkenaan dengan ibadah korban ini? Jadi
ibadat korban ni adalah merupakan korban yang disebutkan tadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab itu berkorban ni juga adalah salah satu daripada tanda ingatan ya seseorang itu kepada orang-orang yang kurang berkemampuan ya. Sebab itu orang yang berkemampuan dituntut sangat-sangat untuk melakukan ibadat korban ni bagi memberi peluang kepada orang yang tidak berkemampuan ni untuk menikmati ya daging-daging korban yang disembelih itu, yang dikorbankan itu. Dan korban yang terbaik ialah sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ya, apa itu? lan tanal birra apa lan tanal birra lan apa la Allahu Akbar. Jap. Ya, saya nak sebut. Dalam surah Ali Imran ya, dan surah Ali Imran Allah ada sebut berkenaan dengan ibadat korban ni. Sebaik-baiknya ibadat korban ini ialah dengan memberi ya korban yang terbaik lah ya. Yang maksudnya dalam surah ayat 92 surah Ali Imran ya, kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai ya pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Boleh rujuklah ya surah Ali Imran ayat 92. Jadi itu salah satu daripada hikmah lah berkorban ini. Selain daripada itu adalah untuk mengeratkan ya hubungan silaturahim. Sebab ibadat korban ini bukan saja diberikan kepada orang miskin ataupun orang yang berkemampuan, juga boleh juga diberi kepada ya orang-orang kaya ya, orang-orang yang berkemampuan. Jadi ya dalam pelaksanaan ibadat korban itu sendiri menuntut ya untuk bekerjasama. Jadi dalam ibadat korban ini ya, selain daripada kita tanda syukur kepada Allah SWT sebagai tanda seseorang itu bertakwa ya, ianya juga ya, sebab takwa ni ya mesti disertai dengan keikhlasan. Sebab tu Allah SWT tidak melihat korban itu hanya pada daging yang dikorbankan itu ya, lebih kepada takwa ya, lebih kepada takwa. Jadi sebab itu ya ibadat korban yang tidak disertai dengan takwa, iaitu dengan keikhlasan, Allah tak akan terima ya ibadat tersebut ya. Dan selain daripada itu ya, ibadat korban ini dia akan merapatkan hubungan ya silaturahim, ukhuwah ya, persaudaraan sama umat Islam. Sebab dalam melaksanakan ibadat korban ini bukan mudah ya, menuntut kepada banyak pengorbanan masa, tenaga ya, harta dan seumpamanya, dan kerjasama. Orang tak boleh buat korban buat seorang-seorang ya, gitu. Jadi ibadat korban ni memerlukan kepada kerjasama ya, kerjasama dalam dalam penyembelihan, kerjasama dalam menguruskan daging korban ya, dan kerjasama daripada semua pihak lah ya. Itu sajalah, itulah kebaikan di antara dan juga kesimpulan ya dalam ibadat korban ini. Baik. Okay. Saya ucapkan jutaan terima kasih Ustaz ya, di atas kerja khusus saya ni, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nafizah Muhammad Yusof dari Popon City Tanjung Malim. Ini SEM kelima untuk saya mengadakan kerja khusus saya lah, assignment saya. Ada beberapa soalan yang saya tujukan pada Ustaz. Dalam 3-4 soalan. Yang pertama, boleh Ustaz nyatakan apa ya Ustaz? Boleh tahu Ustaz, asal-usul Ustaz. Ustaz cerita sedikit. Saya Haji Muhammad Al-Timid Taslimin. Dia berasal dari Bangkok dan sekarang 70 tahun. Dan masa muda dulu saya belajar di Indonesia, di salah satu pengajian, pusat pengajian tinggi di Indonesia, dan juga mengunduk di Baik Ustaz, terima kasih. Soalan seterusnya, boleh Ustaz nyatakan apakah erti ibadah korban? arti ibadah korban ialah merupakan
melihat pada binatang yang dimasukkan binatang itu iaitu kebol, kambing, masukkan korban itu dengan tujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana korban itu sendiri mana yang menghampirkan diri kepada Allah. Sebenarnya korbannya. Baik Ustaz, terima kasih. Soalan yang kedua, bagaimana Ustaz ya korban ni ketika di zaman Nabi Adam? Korban zaman Nabi Adam alaihissalam dan korban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Korban di zaman Nabi Adam alaihissalam menggunakan mengorbankan binatang itu sebagaimana yang dilakukan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Cumanya perbezaannya adalah segi penerimaan. Allah Ta'ala menerima korban ataupun tidak menerima korban, maka korban yang diterima Allah Ta'ala dia akan hilang. Mana menunjukkan bahawa korban yang diterima oleh Allah SWT. Di antara korban di antara Qabil dan berbeza dengan korban zaman Nabi Ibrahim AS, iaitu dengan seekor kibas yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, dan korbannya akan diberikan kepada fakir miskin sebagaimana yang ada ini, miskin kepada yang berhak. Perbezaannya korban di antara zaman Nabi Adam yang tetapi yang dikorbankan itu adalah kita dengan binatang yang telah ditentukan di lembu, kambing, kerbau untuk sebagainya. Baik Ustaz, terima kasih. Soalan seterusnya, bagaimana Ustaz ya sambutan yang dilakukan di zaman sekarang? Adakah sama dengan zaman dulu atau bagaimana Ustaz? Bagi saya melihat korban ataupun ibadah korban ini di zaman dahulu dan sekarang saya melihat bahawa sama aja, cuma bergantung kepada kesedaran dan juga ekonomi sesuatu masyarakat tersebut. Sama aja sebenarnya dari dulu sekarang. Kalau ekonomi bergantung kepada kesedaran dan kamu kesedaran keislaman kepada ibadah korban. Ini pentingnya ibadah korban itu sendiri. Dan juga bergantung kepada ekonomi. Kadang-kadang kesedaran ada tapi ekonomi ya. Ini saya lihat daripada luar negara lah, sama ada di Malaysia ataupun di negara-negara lain yang bergantung kepada kesedaran, yang kedua kepada ekonomi. Contohnya bahawa ini saya dapat maklumat juga daripada Indonesia. Saya dapat maklumat dari Indonesia, bahkan satu Korea itu hanya seekor lembu, seorang hanya dapat 200 gram. Jadi ini berbeza dengan di Korea kita kan, sampai 9 ekor lembu. Macam tu kan. Dan Korea ni tak banyak. Maksudnya kecil lah Ustaz? Kecil. Jadi kalau itu bergantung kepada ekonomi lah. Kalau ekonomi itu orang-orang Islam di ekonominya ada kesedaran yang lebih dan ekonominya ada, maka korbannya lebih banyak daripada. Bagaimana Ustaz kalau yang ibadah korban di luar negara kan, di tanah Mesir, di macam Ustaz di Vietnam, kita dia dapat WhatsApp, email. Dekat sana macam mana Ustaz? Itulah macam tu kita kesedaran ada, keislaman ada, umat Islam sana, tapi namun ekonomi, kekangan ekonomi. Kekangan ekonomi, kekangan politik, kekangan kekuasaan yang menyebabkan mereka tak boleh berkorban. Ya, bahkan untuk makan minum pun mereka agak payah saja. Payah. Lebih dia nak korban sebab tu ada agensi NGO yang buat program korban di luar negara. Korban yang itu dikira sah ke macam mana Ustaz? Sah. Korban sah. Bagaimana sah saja. Agak berbeza dengan zakat. Zakat pun sah, kita zakat di orang zakat, tapi kena ada zakat itu sebahagiannya di tempat mesti. Ya. Zakat itu di tempat sendiri, kemudian lebihannya bawa ke. Baik, untuk sebab akhir zakat ni wajib. zakat wajib. Kalau korban ni dia hukumnya sunnah. sunnah makat saja yang berkemampuan lah. Baik Ustaz, untuk akhir tu boleh Ustaz nyatakan sikit dah kesimpulan kita, kewajipan kita berkorban lah.
Ya, saya mengharapkan kepada semua umat Islam, terutama di kalangan mereka-mereka yang berkemampuan dari segi ekonominya, perlunya untuk mengadakan korban. Walaupun disebutkan dalam kitab bahawa hukumnya adalah sunnah muakkad bagi sesuatu keluarga, tetapi alangkah cantiknya kalau keluarga tersebut mampu setiap ahli keluarga itu berkorban. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali. Untuk akhirnya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang sudi saya temu ramah untuk hari ini, dan yang baiknya datang dari Allah Ta'ala, yang buruknya datang dari diri saya sendiri, dengan ucapan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.